Lepas Rasul ni lepas 9 ni Malaysia. InsyaAllah. Kalau tak ada ni saya beritahu awal lah. Cuti 3 hari tu. Oh iyalah. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فمن الله سبحانه وتعالى مفهومnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan, dan akan seliputi mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Sama-sama kita membaca Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cuci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah bertemu Allah SWT lebih awal dari kita, yang semasa hayat mereka sering berada dalam halaqah Al-Quran seumpama ini dan majlis-majlis ilmu yang dianjurkan di surau ini. Tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing, mudah-mudahan Allah makbulkan segala hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Imam Tuan Bilal, Jatah Kuasa Surau Nur Salam Taman Pulau Indah, Tuan-tuan Haji, para asatidzah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan tinggi-tinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah Al-Quran ini. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segenap nikmat yang banyak yang tidak terhingga, tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun kadang-kadang kita sering melupakan akan sahibun ni'mah itu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita dapat terus membuktikan, menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, amalan hati kita, iaitulah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan zahiriah kita yang kita lakukan, laksanakan amalan-amalan berbentuk ibadah di dunia ini, sama ada ibadah secara khusus ataupun secara umum. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, teruskan kita bersolawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan bersolawat, moga-moga kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat bagi dia di hari kiamat nanti, insya-Allah. Pada kali yang lepas kita telah lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat yang ke-10, yang mana kita telah lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana rasa cemas dan takutnya orang-orang yang berada di Madinah itu, orang beriman dan juga golongan kafirin. Di Madinah juga ada orang-orang yang masih lagi tidak beriman. Mereka juga bersama-sama mempertahankan Madinah ketika itu, kecuali orang-orang munafik dan sebahagian daripada orang-orang Yahudi yang berkomplot dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk menyerang Madinah. Cemasnya mereka ketika mana musuh mengepung negeri mereka, terbayang di ruangan mata mereka ketakutan itu apabila biji mata mereka terbeliak kebingungan dan rasanya hati, yakni nyawa hendak tercabut apabila hati mereka itu digambarkan tersentak hingga ke kerongkongan sebagai tanda kecemasan.
wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa, dan perasaan yang sentiasa mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pimpinannya untuk mempertahankan agama dan bantu nabinya. Ini satu gambaran yang Allah tunjukkan kepada kita bagaimana cemasnya penduduk Madinah ketika berdepan dengan tentera musuh dalam peperangan Khandaq itu. Dan tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah lihat juga hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat ke-10 ya. Jadi tuan-tuan rasanya tidak lagi ragu-ragu nak baca macam mana tu hujung tu, zununa ke zunun ke, mana satu cara bacaan dia. Setelah sebutkan pada kali yang lepas bahawa bila jumpa alif ataupun apa-apa huruf yang biasanya alif lah, yang tanda kosong atasnya itu bentuknya bujur begitu, menunjukkan bahawa ketika waqaf kita baca alif itu, huruf yang bertanda bujur itu kita baca dengan mad. Adapun ketika kita wasalkan bacaan, maka na itu alif yang bertanda kosong bujur di atasnya itu seolah-olah tidak ada pada bacaan. Tidak ada pada bacaan, tapi pada tulisan mesti ditulis. Begitu keadaan cara bacaan pada huruf yang bertanda kosong bujur seperti itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-11. Mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika ba'tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Baik, satu persatu kita lihat huruf ha lagi paling bawah. Huna, gitu, jangan bunyi huna, jangan bunyi huruf ha. Kalau ubah daripada halki paling bawah ke pertengahan kerongkong, kita ubah huruf daripada ha jadi huruf ha. Jadi berubah makna, maka kita telah melakukan kesalahan yang jali, lahnun jaliyun, mengubah perkataan Al-Quran. Ini yang Al-Quran melaknat pembacanya bila mana kita baca dengan bacaan yang tidak betul antaranya makhraj huruf. Nam al-asli hunalika ba, hunalika ba, terus masuk ba sana. Hamzatul wasal sebelumnya ada huruf alif, itu namanya hamzatul wasli, hamzah penyambung nama dia. Tak dibaca kalau sebelum dia ada huruf yang baris bertemu dengan huruf yang mati selepas hamzatul wasli itu, maka tidak ada mad. Hunalika ba, dan qalqalah ba itu bunyi kan, mesti bunyi, sebab hukum di situ adalah qalqalah sughra, bunyi kan qalqalah dia. Kalau tak bunyi salah. Ada yang segan-segan nak qalqalah, macam kelakar pula bunyi dia. Kalau tak bunyi lagi kelakar tuan-tuan. Salah baca. Mesti bunyikan huruf qalqalah yang mati, yang mana ada 5 huruf qalqalah, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Hunalika ba'tuliyal, dan qalqalah ni sifatnya fathah bunyinya. Kaba, itu bunyinya ba gitu. Jangan kaba pula. Kaba, bunyi pantulan tu bunyinya berbaris atas. Mirip ataupun cenderung kepada fathah, kepada baris atas. Bukan hunalika bu dengan bu, ba. Tuliyan lam tanda sukun izhar qamari. Jelaskan bunyi lam itu tanpa dengung, tanpa qalqalah. Yal mu, jangan yalmu, itu qalqalah. Ataupun dengung yalmu, nak sedap kan, nak sedap punya pasal, jadi dengung pula kat situ. Boleh lenggok banyak sikit, jadi salah pula walaupun sedap. Mu'minuna, nun asli, nawazulzilu,
wazulzilu. Huruf zai. Huruf zai ni macam biasalah huruf pada langit, huruf al-lisan yang bersentuh pada langit yang keras. Wazulzilu. Man asli zilzalan syadida. Jumpa lagi lam mati izhar, jelaskan lam tanpa dengung, tanpa qalqalah. Zaman asli lai. Itu bunyi ikhfa dia dengan shin. Kenapa bunyi macam tu? Sebab huruf shin ini berada pada pertengahan lidah kita bertemu dengan langit yang a'la, hankul a'la, sya. Kan? Macam huruf ya, kat situ sama. Kalau huruf ya idgham ma'al ghunna, faman ya'mal, itu betul-betul tengah lidah betul. Huruf ya. Huruf shin, dia dekat-dekat bunyi dia. Jadi ikhfa dengan shin, standby pada makhraj huruf shin. Jadi zilzalai, tengah lidah. Lai syadida. Jadi fokus pada ikhfa hakiki dengan shin tu. Kalau kita baca dengan zilzalai, tak kena, itu bukan makhraj shin. Jadi bunyi dia macam sikit gitu, pertengahan lidah. Zilzalan syadida. Cuba tuan-tuan. Zilzalan syadida. Harful dal, hujung lidah sentuh hujung gigi antara gusi dan gigi atas. Di syadi, gitu. Jangan syadi, jangan di. Syadi lagi teruk, jangan gitu. Syadida, tapi jangan mujung, jangan syadida do lah. Ada yang baru ni kita macam huruf dot ustaz itu. Tak adalah macam dot, tapi dia infitah, dia tak muncul. Kalau huruf dot muncul do, dia dal, tempat dia pun tak sama. Huruf dot hujung lidah sentuh belakang geraham kiri. Huruf dal hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Dal infitah terbuka. Tapi dia tetap salah juga, mungkin salah dengar ke ataupun salah faham. Sekali menjadi imam, sami'allahu liman hamidah. Alamak, dah pula. Makhraj dah betul, sifat tak betul. Sifat dia jadi itbaq pula, muncul dah. Jangan gitu, dal bukan. Huruf dal. Baik. Jadi kalau muncul kan dia mirip-mirip kepada huruf dad. Dan salah huruf pula. Jadi man asli di, kemudian da man iwad. Mad hukum panjang yang terletak pada tempat waqaf, yang mana huruf yang berada ketika waqaf itu berbaris tanwin, berbaris tanwin fathatain di atas. Fathatain maksudnya baris dua di atas. Kecuali tak marbutah. Kalau tak marbutah, kalau baris dua di atas, matikan terus jadi huruf ha. Dia tak jadi ta, jadi huruf ha. Selain daripada tak marbutah, baris atas dua begini ketika waqaf, walaupun huruf hamzah, tetap kita baca dengan dua harakat man iwad. Walaupun huruf hamzah itu tidak ada alif selepasnya. فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Walaupun tak ada alif, hamzah bagi dua atas je, berhenti nisa'a, bukan nisa'. Bukan. Walaupun hamzah yang tidak ada alif, tapi dia tanwin bagi dua di atas, tetap kita baca dengan man'iwad, dua harakat. Baik, selesai ayat yang ke-11 dari segi bacaan. Saya baca, tuan-tuan perhatikan dan sama-sama kita baca insya-Allah. Hunalika ba'tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Sila. Hunalika ba'tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida.
barakallahu fikum. Baik, kita lihat hunalika batuliyal mu'minun. Di sana, hunalika, hunalika sama makna dia. Jadi maksudnya di sana iaitulah pada peperangan Ahzab itu, yang mana orang-orang yang beriman itu diuji dengan ketakutan. Maka di sana disebut hunalika betulia, di sana diuji orang-orang yang beriman itu. Wazulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Syekh Ahmad Sonhaji menyebut, Allah menyebutkan betapa hebatnya cubaan yang sedang melanda perasaan penduduk Madinah ketika itu, dan ini merupakan suatu ujian kepada orang-orang mukmin. Dari situlah dapat diketahui siapa yang ikhlas dan siapa pula yang munafik lantaran berpura-pura, siapa yang kuat imannya dan siapa yang mudah tergoncang untuk keluar dari agama Islam kerana melihat banyaknya bilangan musuh. Memang banyak siri-siri peperangan dalam Islam, yang mana dengan peperangan itu Allah nak asingkan, Allah nak uji supaya diasingkan antara orang-orang yang betul-betul mukhlisin lahuddin, yang benar-benar ikhlas dengan agamanya, dan dengan orang-orang yang munafik yang berpura-pura dengan agamanya. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah antaranya disebutkan banyak ciri-ciri orang-orang yang munafik itu. Antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana keadaan peperangan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu dapat dibezakan antara orang-orang yang beriman dengan sikap orang-orang yang munafik itu. Antaranya dalam perangan Badar, perang Uhud. Selepas perang Uhud ada pula perangan Badar Sughra. Kan? Nabi dah luka-luka, pipinya pecah, bibirnya pecah dalam kekalahan peperangan Uhud itu, dengan para sahabat yang dalam keadaan cedera dan sebagainya. Datang lagi satu perintah untuk peperangan Badar Sughra. Badar Kubra belum lagi. Badar Kubra tahun yang kedua Hijrah. Selepas itu, ya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan-peperangan ini nak membezakan siapakah mereka yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka orang-orang yang beriman bergegas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang cedera parah, ada yang terdengkuk-dengkuk, terhencut-hencut dan sebagainya, bangun juga untuk apa? Untuk pergi menuju ke Badar, yang mana dikhabarkan bahawa orang-orang musyrikin pada ketika itu dah tunggu di Badar. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala meniupkan rasa ketakutan, rasa cemas yang teramat sangat kepada tentera musyrikin, sehingga mereka tak jadi untuk pergi ke Badar untuk menyerang tentera Nabi dan para sahabat pada ketika itu. Mula-mula dia kata, apa kata kita serang lagi? Muhammad dan para sahabatnya dah lemah dah ni, kalau kita serang bagi habis semua. Tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah meniupkan rasa takut kepada mereka. Bila mana Nabi dan para sahabat dah bangun keluar daripada Madinah menuju ke Badar, orang musyrikin pun rasa gerun. Dalam keadaan begitu pun mereka masih lagi bangkit untuk berperang. Maka mereka mengatakan bahawa tentu di sana ada pertolongan daripada Allah. Beriman juga sebenarnya mereka dengan Allah ni. Tetapi mereka tetap juga tidak beriman, kecuali sedikit di antara mereka yang beriman dalam siri-siri selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ketika mana Fathul Makkah antaranya, Abu Sufyan sendiri mengetuai perangan tentera musuh pada perangan Uhud itu, akhirnya masuk Islam juga semasa Fathu Makkah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lagi lihat ayat ke-12 pula.
Apa kisahnya orang-orang munafik pula ni? وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَإِذْ huruf zal, hujung lidah sentuh hujung gigi atas, jangan diqalqalahkan huruf zal. Jangan وَإِذْ, jangan idza. وَإِذْ يَقُولُ, letak saja hujung lidah pada hujung gigi atas, jadilah huruf zal, tuan-tuan. Jangan kena pada langit. Kadang hujung lidah kena juga pada hujung gigi atas, tapi di langit pun kena juga tengah lidah tu. Tak kena, tak jadilah bunyi zal. Wa il bunyi dia. Wa il yaqulul pangkal lidah qaf man asli lul muna lul lam tanda sukun izhar qamari, jelaskan bunyi lam, elakkan dengung, elakkan qalqalah. Lul muna na man asli fiquna fiqu pangkal lidah, pastikan tuan-tuan bersentuhan pangkal lidah dengan langit yang berdaging belakang sana. Ku, jangan ku. Bunyi itu huruf kaf itu. Kalau bunyi itu hamas yang ada pada huruf qaf. Huruf kaf tak ada hamas. Munafiquna walladzina fi walladzi hafuzan lagi man asli nafi man asli qulu man asli huruf qaf pangkal lidah qulubihim uruha halqi paling bawah hi bunyi je gitu, jangan hi qulubihi, jangan. Ini banyak tempat dalam Al-Quran, dalam bacaan dalam solat kita banyak kita perhatikan dan kita bezakan huruf ha dan ha, tuan-tuan. Antaranya dalam solawat Ibrahimiyah kita dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kalau nak halusi lagi banyak kita kena betulkan kadang-kadang, tuan-tuan. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, jangan alihi. Jangan alihi Sayyidina Muhammad. Ataupun kalau tak ada Sayyidina pun tak mengapa sebenarnya, sebab nasnya begitu. Tapi jangan ada hi, jangan ali Muhammad, jangan alihi Muhammad. Dia ali saja, tuan-tuan. Ali. Keluarga Muhammad. Kalau alihi Muhammad, keluarganya Muhammad. Pula keluarganya Muhammad. Salah maknanya tak betul tu, tuan-tuan. Jangan tambah hi. Baik, balik semula fokus pada huruf ha tadi. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, huruf ha. Jangan Ibrahim, itu huruf ha. Itu bukan Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim, tak ada Nabi nama gitu. Muhammad, jangan Muhammad. Tak ada Nabi Muhammad, tak ada, tuan. Muhammad, huruf ha. Jadi kena bezakan betul-betul. Walaupun dia termasuk dalam sunat saja, sunat hayat ataupun sunat hayat, yang jadi sunat ab'ad pada tahiyat akhir apa, tuan-tuan? Selawat ke atas keluarga Nabi. Selawat ke atas keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad tu selawat ke atas Nabi, itu mesti kena baca. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Kalau tak baca, kena sujud sahwi bagi mazhab apa tu Asy-Syafi'i. Jadi makna sekurang-kurangnya tahiyat akhir baca sampai mana, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah sembahyang kita. Itu kalau nak cepat sangatlah tu. Dah tak tahan. Dah tak tahan nak ini pun dah kali keberapa jebat cerita apa tu. Ini pun rasa macam nak terkucil ni. Tu bolehlah mereka ringkas solatnya. Itu tu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Huruf ha tadi, him, tengok mim yang pertama tu hilang tanda mati, tak ada tanda mati.
Jadi maksudnya tak dibaca mim tu. Terus masuk mim yang kedua, masukkan mim pertama ke dalam mim yang kedua, itu istilahnya idgham. Idgham. Maka hukumnya pada hukum mim as-sakinah. Mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mithlain syafawi. Masuk dalam mim satu idgham, dua harokat panjang. Fi qulubihim maradun, ra tafkhim dumma. Yang ni tanwin pula bertemu dengan mim. Yang tadi mim bersabdu juga, tapi bukan sebab sabdunya tu, sebab mim yang pertama tu ada kat situ bertemu dengan dia ni, mim tu. Baru sabdu tu untuk mudahkan kita baca dengan tajuk yang betul. Sebab tu letak sabdu. Kemudian yang kedua ni mim bersabdu juga, tapi sebelumnya tanwin. Tuan-tuan lihat tanwin dia bentuk 99. Ni kalau bentuk tanwin 99 ini, dhammatain ataupun baris dua di hadapan ini bentuk macam ni, maknanya kena dengung lah tu. Ataupun tak boleh baca izhar lah tu. Tak boleh baca nun pada tanwin, tak boleh baca dun, tak boleh. Maka depan dia confirm bukan huruf al-halqu, hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha. Selain daripada huruf tu dah tu. Jadi di sini huruf mim, maka hukumnya idgham juga. Masukkan bunyi nun tadi dalam tanwin pada dun tadi, buang tanwin tu, bunyi nun itu buang, masuk dalam mim, itu namanya idgham ma'al ghunnah, berserta dengung dua harokat. Jadi sama bunyi dia macam yang tadi tu, dengung dia. Jadi fi qulubihim maradun, masuk dalam mim yang kedua, tutup habis. Jangan buka-buka sikit pun tak ada buka tu, tutup habis. Maradun ma wa'adana Allah, ma man asli wa'adana Allah, wa infitah, tengkongkong, dan hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Na infitah, na buka, na masuk kalimah Allah tu baru di tablighkan, tebal. Na Allah, wa'adana Allah, jangan wa'adana Allah, jangan no, na. Begitu juga kalau kita takbiratul ihram, Allah, jangan Allah. Dulu kecil-kecil belajar puas, alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Tiba masuk takbiratul ihram, Allah pula, alif di atas o. Mana ada alif di atas o, alif di atas a. Itu kena betulkan. Ni kalau siapa yang silap, itu rukun solat tu. Perelokkan solat kita insya-Allah. Baik. Jadi na kat situ infitah. Wa'adana Allahu wa rasuluhu. Hu hal pada bawah. Jelaskan bunyi hu tu. Wa'adana Allahu wa rasuluhu. Wa infitah. Wa, jangan wa. Wa ra baru tebal ra. Tafkhim. Su dipikan sin. Su. Jangan terus muncul warasu jadi rosad. Warasu nipis. Suluhu hu maksulah tawilah. Hu dhamir muttasil untuk huwa, kemudian depan dia huruf hamzah. Sebab itu atas waw kecil itu ada tanda gelombang tu, tanda panjang. Bagi bacaan Hasan Asim Tariq Syatibi, kita baca 4 ataupun 5 harokat. Wa rasuluhu illa ghurura. Illa balas saja. La man asli jangan didengungkan, balas saja, maksudnya tidak boleh dengung. Jangan illa sedap macam mana pun tak boleh. Illa ghurura. Ghuru tafkhim, huruf ra tu tebalkan, uru dan uru, uru, tafkhim lagi, man'iwal, dua harokat. Jadi ru dengan ra sama panjang. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim
Sila. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ. Kalau berarti situ dari mad arid li sukun, tuan-tuan, boleh baca dengan 6 harokat, 4 ataupun 2 harokat. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu inna ghurura. Sila. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu inna ghurura. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wa idh yaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika berkata orang-orang munafik itu, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit keraguan dan lemah keimanan. Apa kata orang munafik ini? Orang munafik ini berada bersama-sama dengan Nabi SAW, bersama-sama dengan para sahabat. Ini ujian dari dalam ni sebenarnya. Bukan ujian daripada musuh, daripada mereka sendiri, daripada kumpulan rakyat Madinah pada ketika itu, penduduk Madinah pada ketika itu. Ini namanya api dalam sekam lah, lebih kurang gitu. Apa kata mereka? Yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Orang-orang munafik dan orang yang lemah hati mereka, yang ada penyakit dalam hati mereka, apa mereka kata? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, tidak dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya illa ghurura, kecuali tipuan, kecuali tipu daya, olok-olok je. Bukan betul-betul pun. Dengar macam Allah dan Rasulnya nak beri kemenangan kepada kita, pasti Allah dan Rasulnya akan beri kemenangan. Allah beri kemenangan, Rasulullah pun sebut begitu, bahawa Allah akan beri kemenangan kepada kita. Orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya ada sakit mengatakan bahawa itu semua tipu je. Tengok kita dah macam ni dah, tak ada nampak macam nak menang pun. Ini orang-orang munafik punya cerita. Itu kerja dia, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang munafik seperti Mu'attab bin Kushair dan orang-orang yang hatinya ada penyakit disebabkan imannya sangat lemah lantaran baru masuk Islam, mereka itu mengatakan tak lain apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahawa kita akan mendapat kemenangan dan juga pertolongan untuk mengalahkan musuh itu, hanyalah merupakan janji kosong dan palsu je. Malahan kita telah tertipu olehnya. Dia kata Allah tipu. Dan kita tentu tidak berdaya melawan musuh yang seramai itu, sedangkan kita sudah pun meninggalkan agama nenek moyang kita. Begitu pula janji serta kata-kata Muhammad bahawa agama ini akan mengatasi seluruh agama dan negeri Parsi dan Rom akan tunduk di bawah kekuasaan kita ini. Inilah janji kosong semata-mata. Ini orang munafik, mengatakan sedemikian. Bukankah kita sekarang telah terkepung, tidak berdaya hendak bergerak ke mana-mana? Setakat manakah kebenaran janji itu? Itu kata orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, tak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan janji yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang satu keadaan yang sangat mencemaskan. Kalau kita ada pada ketika itu, tak tahu kita dalam kelompok yang mana, yang bersama-sama dengan orang-orang yang betul-betul beriman, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan janji Allah dan apa yang disebutkan oleh Rasulnya, ataupun kita bersama dengan kelompok orang munafik yang hatinya sakit itu sudah. Tak tahu mana satu. Jadi kita memang kurang diuji. Jadi orang-orang yang imannya kuat, ujiannya pun kuat. Ujiannya pun tinggi, dia punya tahap dia, volume dia.
Jadi kita tepuk dada tanya iman kita. Kalau ujian yang Allah beri kepada kita biasa-biasa je, itulah tahap iman kita sebenarnya, tuan-tuan. Kadang kita tak boleh tak kuat untuk berdepan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang ditimpa ujian yang kita lihat. Jiran-jiran kita yang kematian, keluarga dan sebagainya, kan? Dalam musim pandemik ni ada yang mati dan sebagainya. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang percaya bahawa segalanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan tenang menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita boleh sebut macam tu senang, tuan-tuan. Dengar berita orang meninggal senang je. Tapi kalau anak kita meninggal, isteri kita meninggal, belum tentu kita boleh sebut kata inna lillah. Itu daripada Allah, dan kepada Allah dia kembali. Bukan senang nak sebut, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang begitu hatinya kuat imannya, Allah sendiri berselawat kepadanya dan Allah memberi rahmat kepadanya, dan itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Ulaika humul muhtadi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang beriman ini, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Sebelum itu saya mohon ampun, mohon maaf atas segala kesilapan adalah saya menyampaikan ilmu yang tidak seberapa ini, yang ada pada saya ini. Sama-sama kita tutup dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.